Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang ke pengajian zaman akhir bagi kali yang ke-38. Hari ini 11 Ogos 2021. Menurut piramid hadis Jibril. Hadis Jibril ini kita dah sentuh beberapa kali. Kalau ikut susunan piramidnya itu, pengetahuan tentang zaman akhir inilah yang paling banyak ditentang, paling banyak dihindari, paling banyak dielak, paling banyak diasingkan dan paling banyak dipinggirkan. Lebih-lebih lagi pada zaman akhir inilah pengajian rukun Islam ataupun fiqh yang itu sangat banyak. Pengajian rukun iman ataupun kita sebut akidah banyak. Pengajian tentang rukun ihsan yakni tasawuf sufi yang itu kurang. Dan pengajian tentang rukun as-sa'ah dan tanda-tandanya yakni yang berkait dengan akhir zaman dan zaman akhir itu sangat kurang. Itulah lumrahnya piramid. Baik, mula-mula kita lihat dulu info-info yang agak terkini. Yang pertama, tangguh pembukaan sekolah, fokus pemulihan pendidikan. Itu laporan berita harian, tajuk dia. Sementara utusan pula melaporkan tak berbaloi buka sekolah berbaki 8 minggu. Jadi Kementerian Pendidikan dicadangkan tidak meneruskan sesi PDP secara bersemuka. Sebab jangkanya bulan hadapan. Kerana dia khawatiri sesi yang cuma berbaki kira-kira 2 bulan tahun ini akan mencetuskan kluster pendidikan yang banyak. Yang kedua, Taliban dilaporkan menawan 2 lagi bandar di Afghanistan. Sekaligus kumpulan itu kini telah menguasai 8 ibu kota wilayah di negara berkenaan sejak Jumaat lalu. Tak sampai seminggu pun. Dia sudah berjaya menguasai 8 ibu kota. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kali ini di Algeria pula. Di Afrika, 42 orang maut termasuk 25 orang daripadanya merupakan anggota tentera. Berita lain, Pakistan berhasrat menanam 10 bilion batang pokok untuk atasi masalah jerebu. Jadi tanam pokok ni kita sedia maklum memang sunnah lah. Tanamlah banyak-banyak. Sampaikan kalau nak khiamat pun disuruh tanam lagi. Manfaat dia bila tanam pokok banyak-banyak ni ialah boleh mengurangkan risiko banjir, dia lebih mencantikkan udara, boleh kurangkan jerebu macam yang Pakistan nak buat ni, dapat mengurangkan kesan ombak atau tsunami sekiranya melanda, dapat kurangkan kelajuan angin, kurangkan bunyi-bunyi yang kuat, kurangkan risiko tanah runtuh, dapat kurangkan kepanasan, dapat mengurangkan kepupusan haiwan, menjadi sumber atau kegunaan manusia, dapat pahala Allah suka, Nabi suka, malaikat suka, orang-orang soleh suka, dapat mengurangkan risiko ketidakseimbangan alam dan dapat mendatangkan khasiat-khasiat alam. Dan sebagaimana dalam kuliah-kuliah sebelum ini, menanam ini juga termasuk prepping juga, persediaan juga. Seterusnya, China mendakwa Amerika Syarikat negara paling gagal tangani C-19 utusan. Amerika Syarikat berada pada kedudukan pertama bagi negara paling gagal menangani pandemik C-19. Jadi tuan-tuan bolehlah buka Worldometers atau yang seumpama dengannya di internet. Tengok sebelah Amerika Utara. Cubalah teliti maklumat-maklumat. Kalau kita perhatikan
US yang paling canggih, paling maju, canggih dari segi perubatan, kajian, peralatan, macam-macam lah. Tapi ialah nampak lebih teruk walaupun dibandingkan dengan Mexico, jiran dia yang serba lemah dari segala segi. Jadi kata-kata China ni mungkin kita kena bagi perhatian jugalah. Utusan juga melaporkan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat menggesa warga Amerika Syarikat agar tidak melakukan perjalanan ke Israel, Perancis, Thailand, Iceland dan beberapa negara lain. Kerana apa? Berikutan peningkatan jumlah kes jangkitan C19. Nampak macam Amerika Syarikat sendiri pun tak percaya, kurang yakin dengan keselamatan di Perancis. Walaupun lebih 50% rakyat Perancis sudah lengkap dos dan 50% rakyat US pun sudah lengkap 2 dos. Israel lagilah lebih, 60% rakyat dia lengkap 2 dos. Tapi Amerika pun tak percaya. Dia tak bagilah perjalanan ke Israel, Perancis, Thailand, Iceland dan beberapa negara lain. Berita lain. Timbalan Perdana Menteri, ni kita lah, mengatakan, saya terkejut melihat video keadaan di PPV Rumah Prihatin Hotel Grand Seasons dan PPV Bukit Jalil hari ini yang penuh berpusu-pusu sehingga mengabaikan SOP. Lapor utusan. Boleh tengok gambar-gambar dia lah kan. Video-video pun ada. Orang dah lah ramai. Bersusun tu, berbaris tu rapat-rapat. Belaga perut. Perut kita belaga belakang orang kan. Macam berpeluk-peluk. Satu lagi daripada utusan juga, kebanjiran orang ramai beratur suntik vaksin cetus kebimbangan. Didapati orang ramai termasuk warga asing dilihat beratur dengan masing-masing rapat antara satu sama lain. Tambah sekarang ni ada tempat-tempat yang boleh walk in pula kan. Jadi kita risaulah nanti jadi pula kluster ke apa kan. Jadi TPM kita pun dia pun risau lah tu. Seterusnya, gempa bumi. Penduduk Sumatera Utara rasa gegaran kuat. Ada gempa bumi berukuran 5.3 pada skala Richter. Tapi tiada ancaman tsunami setakat ini. Harap tak ada lah. Gegaran itu juga dikatakan turut dirasai sampai ke Lembah Kelang. Dia ada urat bawah tanah dia tu yang sampai ke sini. Okey, sekian berita. Seterusnya, hal-hal lain. Pertanyaan tentang perubatan alami. Ada video yang menunjukkan jika kita ni keluar rumah dan kita pijak-pijak tanah lah, maksudnya berjalan lah di atas rumput-rumput, ada kebaikannya, maksudnya ada khasiatnya. Jadi apa pandangan Ustaz? Zaman akhir ni kira masih praktikal kah benda tu? Dulu memang saya pernah aktif sekejap lah. Perubatan Nabawi, perubatan Islam, perubatan alternatif atau apa juga nama je lah yang menghada ke situ tu. Adalah dalam 2-3 tahun aktifnya. Campur tahun-tahun yang kurang aktif tapi merawat juga. Lebih kurang 8 tahun lah. 2005 sampai 2012 lebih kurang itulah. Yang aktifnya 2009, 2010, 2011. Selepas itu saya pun berhenti, lebih tumpukan kepada tasawuf sufi, terutamanya tarikhah Ghazaliyah lah. Jadi pada pandangan saya, perbuatan itu memang ada khasiatnya. Jika sesekali atau seselalu kita berjalan, sama ada berkasut ataupun tidak, atas tanah, atas rumput, batu, pasir dan seumpama dengannya. Perbuatan ini ada orang sebut sebagai earthing, E-A-R-T-H-I-N-G. Kalau diterjemah ke bahasa Melayu ni mungkinlah membumikan diri.
Bukan mengkebumikan diri. Yang tu almarhum lah kata P. Ramlee kan. Membumikan diri. Maksudnya sesekali kita keluar rumah dan kita pijak, berjalan, supaya kita ni ada sentuhan, sama ada secara terus ataupun dengan berlapik, dengan berkasut. Ada khasiat dia. Lagipun asal kita ini pun sebenarnya daripada campuran-campuran tanah juga. Ada orang kaji kata daripada 7 jenis campuran tanah yang menjadikan manusia ni, wallahu alam. Jadi kesihatan dan pemulihan dan rawatan ni, dia bukan kira kita ni zaman akhir ke tak ke, zaman bila-bila pun sesuai belaka lah. Dalam persoalan tu tadi tanya, praktikal lagi kah kaedah yang begini? Kalau nak mendapatkan khasiat-khasiat lah, masih praktikal lah. Zaman akhir ni pun praktikal juga. Yang duduk di padang pasir lah, tempat dia melangkah berpijak. Yang duduk di gurun, di atas debu-debu lah. Yang duduk di padang rumput, macam di Mongolia, di Khurasan, di Turki, dia di atas padang tu lah. Sesekali yang duduk atas gunung, di gunung lah. Yang duduk atas air, rumah yang atas air tu kan, tepi laut tu, mereka tu memang kena turun ke bawah, sama ada di air tu atau di pasir pantai tu. Orang yang duduk di atas salji lah, dan sebagainya. Di mana tempat kita ni dah hidup lama, lebih-lebih lagi kalau dah berketurunan di situ, ringkas kata di situlah ubat-ubatannya, di sekitar itulah penawarnya. Yang ni ada kuliah, bukan kuliah lah, kita sisip lah nanti dalam perkongsian-perkongsian kita yang akan datang. Di mana kita dah lama duduk tu, situlah. Sama ada kita jumpa atau tak jumpa saja. Tak perlu kepada yang dari luar. Tapi kalau nak ambil yang dari luar pun bukan satu kesalahan, tetap dapat pahala juga. Cuma kita nak ceritakan di mana kita tu berpasak tu, di sekitar itulah sebenarnya kita punya ubat-ubatan. Okay, katakanlah benda itu ada manfaat dia. Tapi kan, kaum wanita zaman dulu, kan mereka ni terpingit je. Maksud dia, duduk dalam rumah, jarang sangat keluar, tapi sihat je pun. Yang ni, nak menjawab persoalan ini, mula-mula kita tengok masyarakat Arab dan kemudian masyarakat Melayu zaman dahulu. Masyarakat Arab dululah. Masyarakat Arab ni, sekalipun kaum wanita mereka tu terpingit, tapi kita kena ingat yang pertama, rumah mereka sendiri majoritinya daripada bahan-bahan alam semula jadi. Tanah liat, lantai, dinding, bumbung kan. Tanah liat atau daripada lumpur atau dari batu bata. Yang kedua, lantai di rumah mereka tu juga, macam zaman Nabi tu, memang tanah pun. Sama ada yang dikeraskan ataupun tanah betul. Yang ketiga, peralatan rumah mereka pun banyak daripada tanah dan kayu. Yang keempat, bumbung mereka pun daripada daun-daun pelepah, ataupun ada yang daripada tanah. Jadi mereka tu duduk dalam persekitaran yang tak payah keluar nak pijak tanah dan rumput pun. Memang mereka dalam itulah, siap-siap dalam tu dah. Walau terpingit pun, tapi mereka sentiasa berinteraksi secara langsung dengan alam semula jadi, tempat mereka berpasak. Itu orang Arab. Kita tengok orang-orang di Nusantara pula, zaman dulu-dulu. Biasanya, rumah orang di Nusantara ni, kalau pada zaman dulu lah, masa saya kecil-kecil pun ada lagi banyak. Rumah daripada papan atau daripada buluh. Yang ni pun ada khasiat-khasiat dia juga. Dia semula jadi. Yang kedua, bahagian dapur biasanya di bawah. Rumah tu kan ada dua bahagian selalunya. Bahagian atas tu bertiang. Kemudian ada tangga turun ke bahagian dapur. Bahagian dapur tu dulu, banyak yang tanah. Dia tak ada lantai. Kita budak-budak, kita seronok turun tak berkasut kan. Tapi kalau orang tua-tua, dia berkasut lah di situ. Tak ada lantai. Kemudian daripada tu baru orang buat lantai di bawah tu. Zaman sebelum itu, rumah atas tu papan, turun ke dapur,
Dapur tu masih dalam rumah lagi, tapi di dapur tu lantai dia ialah tanah. Mereka tak keluar pun memang duk pijak tanah pun. Kemudian kalau nak buang air, dia bilik air, tandas, semua di luar rumah. Masa berjalan, pergi dan balik tu, dah tentu dah melangkah di atas batu-batu, tanah, rumput-rumput kan. Dah earthing dah pun. Sudah membumikan diri dah pun. Dari segi bumbung pula, bumbung daun. Dia atap, ada yang nipah. Kemudian pengaliran udara pun cantik. Tingkap banyak. Di atas pula, di keliling rumah kita, di atas tu ada jaring-jaring. Daripada dawai ke, ataupun daripada kayu-kayu kecil ke kan. Dia ada jaring-jaring dia. Udara sentiasa keluar masuk. Lantai pula papan. Dan papan ni orang tak susun rapat. Dia ada lubang sikit sebab udara masuk. Lagi, peralatan pun. Peralatan rumah banyak yang semula jadi. Perkakas-perkakas di dapur ni daripada tempurung. Ada labu daripada tanah liat. Labu sayung, tembika, belanga pun daripada tanah. Kemudian senduk kayu. Kalau duduk pula, bila dihampalkan tikar mengkuang, daun. Jadi, banyak khasiat lah. Selalu sangat orang kata membumikan diri tu. Orang dulu-dulu ni, bila nak tidur siang, atas rumah dia. Zaman tu tak ada kipas angin pun. Saya sempat juga merasakan bila pergi ke rumah-rumah orang. Dia berjalan ke rumah saudara-saudara kita di kawasan-kawasan kampung. Merasalah saya ni di pinggir bandar. Tak kampung sangat, tak bandar sangat. Tapi kalau berjalan ke rumah keluarga yang di kampung-kampung, memang seronok tengah hari kita tidur, tak payah kipas pun. Tidur atas rumah je. Bila sampai zaman orang buat bumbung zinc, barulah orang banyak tidur di bawah rumah. Bawah rumah tu ada pangkin kan. Baru tidur di bawah tu. Sebelum tu tidur di atas rumah je, tak payah kipas pun. Dia rasa suam-suam sedap. Kalau rumah kita sekarang ke jangan. Rumah kita sekarang, kalau tengah hari nak tidur tengah hari sebelum zuhur ke lepas zuhur ke, sekiranya tak ada kipas, jenuh lah. Macam masuk gym tu. Tu pun tak cukup kipas, kita tambah aircon pula. Kalau cuaca panas, musim kemarau, musim panas, rasa macam nak tambah pula aircon lagi. Rumah kita sekarang ni, kebanyakan, nak kata semua, mungkin bukan semua, kebanyakan yang bahan-bahan binaan dia tu sudah moden. Lantai tempat kita berpijak, dinding tempat kita bersandar, bumbung tempat kita bernaung, tu banyak bahan-bahan dah campuran-campuran. Yalah yang lebih moden lah. Kemudian kalau rumah-rumah baru buat ni, terutamanya di taman-taman, lubang-lubang udara makin tak ada. Sebab seolah-olah macam siap untuk dibuat aircon lah. Rumah ni dibuat untuk aircon je. Tak ada lubang udara, jenuh kita panas. Tandas bilik air pula dalam rumah. Masa bila yang kita nak pergi keluar rumah kan, duduk sibuk dengan game, dengan komputer, dengan kerja, kita tak keluar. Dan kita hidup pula dalam lingkaran elektrik. Wire elektrik berselirat. Elektrik sentiasa bergerak. Kita duduk tengah-tengah tu dalam tu. Sentiasa duduk dalam lingkungan elektrik. Alat-alat elektrik, arus elektrik, wire elektrik. Dan kita juga hidup dalam pelbagai gelombang dan pancaran. Kemudian peralatan-peralatan pun banyak yang plastik. Pokok-pokok pula keliling rumah kurang. Nak kata duduk atas tikar mengkuang tak ada lah. Di rumah tak ada dah tikar mengkuang. Okey, terus kepada kesimpulan lah. Kesimpulannya berkait dengan persoalan tadi, amalan sesekali, kalau dapat setiap hari sekali, jadilah. Bagus juga. Eloklah sekurang-kurangnya sekali sehari ke, kita ni keluarlah dan pijak tanah atau rumput atau batu-batu. Walaupun berkasut. Kalau tak berkasut, pilihlah tempat kan, yang kita rasa tempat yang aman lah. Tak adalah yang kotor, tak adalah yang mungkin ada risiko kuman. Dan amalan ini sesuai diamalkan pada zaman yang mana pun.
Amal lah. Dia ada kebaikan. Kita keluar lah. Sehari kurang-kurang sekali. Hari ni rasa tak membumikan diri lagi ni. Bukan mengkebumikan diri. Dah keluarlah membumikan diri. Kita berjalan keluar sekejap. Tapi kalau rumah tinggi kan, tambah musim wabak ni, eloklah jangan. Duduk di rumah lah. Okey, saya terjawab dah persoalan tu. Okey. Pengisian. Pengisian hari ini kita nak cerita tentang Timur Madinah. Sebelum ni Timur Eden. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia menghadap ke arah timur, atau dia menunjuk ke arah timur. Masa tu baginda di Madinah. Jadi dia tuju ke timur Madinah. Nak tahu dia menghadap ke mana tu, tengoklah peta. Betul-betul timur. Kita nampaklah ke mana dia menghadap. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya fitnah bermula di sini. Sesungguhnya fitnah bermula di sini, di mana muncul tanduk syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ni tak kuat lah Ustaz. Tak apa. Nanti kita buka hadis-hadis yang lebih kuat dengan sokongan hadis-hadis yang lain nanti. Apa yang ada di timur daripada Madinah? Tengok peta tadi lah. Letak pun baris lagi cantik. Buka Google Maps. Boleh. Bila kita tengok di timur dari Madinah tu, kita akan jumpa satu wilayah yang namanya Najd. Di dalamnya ada Yamamah dulu. Sekarang di dalamnya ada Riyadh, ibu negara Saudi. Kita ke timur lagi, dalam garisan yang sama, lebih kurang sama lah, kita akan jumpa negara Bahrain. Kemudian kita akan jumpa negara Qatar. Kita akan jumpa Emiriyah Arab Bersatu. Dan lintas laut sikit, kita akan jumpa Iran. Itu wilayah-wilayah yang dekat. Timur Madinah yang dekat yang itulah. Kita bergerak jauh sikit, kita akan jumpa pula dengan Pakistan. Kemudian India. Kemudian Nepal. Kemudian Bhutan. Kemudian Bangladesh. Kemudian Burma atau Myanmar. Kemudian China. Dan kemudian Taiwan. Berapa banyak kali kemudian. Itu yang jauh. Yang dekat ada, yang jauh ada. Kemudian yang paling jauh. Paling jauh kena lintas lautan, iaitu Hawaii. Itu paling jauh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut di sini. Dia kata di sini, sesungguhnya fitnah bermula di sini. Jadi sebahagian ulama kata dia tidak mengisyaratkan jauh, dia mengisyaratkan dekat. Sebab itu kita akan tengok wilayah yang dekat tadi, bermula dengan Najd, termasuklah di sana nanti Bahrain, Qatar, UAE dan juga Iran. Itu yang dekat. Di mana Najd ni? Macam biasa tengok peta. Pelajaran kita ni banyak tengok peta. Najd ini terletak di tengah-tengah semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab ni tuan-tuan, dia rupa dia lebih kurang 4 segi. Lepas tu dia condong sikit. Najd ni dia tengah-tengah. Daripada kiri pun dia tengah, daripada kanan pun dia tengah, daripada bawah pun dia tengah, daripada atas pun dia tengah. Dia tengah-tengah semenanjung tanah Arab. Secara ringkasnya, bahagian barat semenanjung tanah Arab ini ialah Hijaz, yang di dalamnya ada Makkah dan Madinah. Bahagian tengah semenanjung tanah Arab ini namanya Najd. Dan wilayah timur semenanjung tanah Arab ini namanya Al-Hasa. Rasulullah sebut di sini. Di sini seolah-olah isyarat bahawa suatu hari nanti Hijaz, Rasulullah duduk di Madinah masa tu dia sebut tu. Dia menghadap ke timur. Dia kata di sini akan sesungguhnya fitnah bermula di sini. Dia tak cerita benda jauh, dia sebut di sini pula. Mungkin dia sudah mengisyaratkan satu hari nanti Hijaz
dan najat ini akan jadi satu. Dan fitnah akan bermula, dia menghadap ke timur. Bukan di Madinah tu, menghadap ke timur. Kemudian kita tengok hadis yang kuat pula. Rasulullah SAW berdoa dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Lebih kuranglah kata dia, Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah negeri Syam kami. Syam ni dia di utara tanah Arab, semenanjung tanah Arab. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah negeri Yaman kami. Yaman ni di bawah, Syam di atas utara, Yaman di bawah selatan. Kemudian mereka, yakni para sahabat kata, Ya Rasulullah, dalam kurungan lah, doakanlah juga untuk negeri Najat kami. Sebab Nabi Muhammad dia doakan untuk Syam yang di utara, yang di atas, dan dia doakan untuk Yaman yang di selatan, yang di bawah. Tapi Nabi tak doakan untuk yang di timur, yang sebelah sini, iaitu Najat. Dia 3 kali berulang dialog tu. Dan Rasulullah pun kata, padanya, yakni pada Najat itu, gempa bumi. Najat ni tempat gempa bumi, fitnah, tempat fitnah, dan tempat terbit tanduk syaitan. Riwayat Imam Bukhari. Satu lagi hadis, sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, kekerasan dan kekeringan hati berada di sebelah timur, sementara keimanan berada pada penduduk Hijaz. Hijaz tadi kita kata semenanjung tanah Arab, Hijaz di sebelah barat, tengah dia Najat, iaitu timur daripada Hijaz. Kalau Hijaz tu sebesar itu, bila dibuat perimbangan, Nabi Muhammad kata sebelah timur tadi pun lebih kurang sebesar itulah. Hal ini kita akan kupas dalam kuliah yang akan datang. Nak cerita tentang Najat dan juga semua negeri-negeri yang dekat tu tadilah. Sebab bila disebut Najat, ia sangat berkait dengan zaman akhir. Jadi setakat itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi bila kita ambil tahu tentang ilmu zaman akhir ni. Kalau orang kata kita ni sebagai ejen Dajjal ke apa ke, kita buat tak tahulah. Kita nak belajar. Sebab penentang pengetahuan, pengamalan dan tindakan untuk zaman akhir ni ramai juga. Mereka menentang. Mereka kata, ni duk cerita zaman akhir ni, inilah ejen kepada Freemason lah, Illuminati lah apa kan. Padahal kita belajar memang duduk dalam tungku kan. Hadis Jibril tadi tu, dalam hadis yang sama. Okey, seterusnya dari segi pergerakan kita ikut sunnah Nabi lah. Orang yang berada di kawasan wabak janganlah keluar. Orang yang di luar daripada kawasan wabak janganlah masuk. Walaupun kita ni orang yang sihat dan kuat, kita ikut sunnah lah. Sabar dulu, nak bergerak ke mana-mana. Biarlah nanti dah kurang, dah reda dah, barulah kita bergerak. Jadi sekadar itu saja salah dan silap saya, mohon banyak-banyak maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Doakan